warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke 62. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhallatin yawmal qiyamah summa alhaba fihi nara. Rawahu Ibnu Majah. Bab man labisa syuhrah min athiyab. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat, dan pada pakaian itu dinyalakan api neraka. Ibnu Majah. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis di bawah tajuk ikhlas, mengelakkan sifat riak, merupakan hadis yang ke-62 dan hadis yang terakhir pada bahagian bab tajuk ikhlas dan juga riak. Lepas ni dia masuk tajuk lain, tajuk dakwah dan tabligh. Ini hadis yang terakhir, hadis yang ke-62. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni kalau dari sudut hadis, dia merupakan orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis. Pertama Abu Hurairah 5,000 lebih. Orang yang kedua ialah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia meriwayatkan sebanyak 2,630 hadis yang diriwayatkan orang kedua banyak. Dia ni anak Sayyidina Umar ni, Islamnya dia ni bersama dengan ayah dia lah. Dekat orang Mekah, berhijrah ke Madinah sama ikut ayah dia yang garang sangat tu Sayyidina Umar. Ketika itu umur dia belum balik lagi, berhijrah ke Madinah. Dia ni geng kanak-kanak lah. Dia al-atfal haulan Nabi, budak-budak sekalian Nabi. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ini semua geng kanak-kanak, figure-figure kuat yang menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok cerita hadis-hadis Abdullah bin Umar ni, dia akan berlega sekitar kawan dia lah, geng-geng kecil-kecil, banyak sumbangan dia kepada Nabi, kepada Islam. Dan Abdullah bin Umar ni, dia sudut akhlak dia beza sikit dengan ayah dia. Umar ni jenis garang, cakap, outspoken. Tapi anak dia Abdullah ni jenis low profile. Dia tak banyak cakap, jenis tawaduk sikit, jenis tak nak berbalah dengan orang. Dan dia juga dikenali sebagai seorang mufti, banyak mengeluarkan fatwa. Tetapi sebenarnya dia tak nak keluar fatwa, orang minta dekat dia, suruh dia ni keluarkan fatwa. Apa menarik tentang dia lagi, Abdullah bin Umar ni pernah satu ketika dia mimpi. Dia mimpi, dalam mimpi dia tu dia memegang satu, ni disebutkan dalam hadis Muslim kalau tak silap saya, dia memegang satu kain sutera. Kemudian di mimpi dia tu, dia mimpi dia berada di dalam syurga. Abdullah bin Umar ni banyak kelebihan tentang dia. Dan kain sutera tu dia menjadi tunggangan dia. Dia kata ke mana dia nak pergi, yang dia hajatkan, kain sutera tu akan bawa dia ke pelosok dalam syurga tu, dalam mimpi dia. Kemudian bila dia bangun pagi besok tu, dia takjub dengan mimpi tu. Dia jumpa Abdullah bin Umar ni, kakak dia Hafsah, anak Sayyidina Umar. Hafsah tu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia segan nak tanya dengan Nabi. Dia beritahu kakak dia, Hafsah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pun dia ceritalah,
pada Nabi, ceritakan Abdullah mimpi gini-gini. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata, yakinilah bahawa Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang saleh. Wah, itu kelebihan dia. Kemudian apa lagi Nabi pernah puji dia? Nabi kata Abdullah bin Umar ini adalah sebaik-baik orang apabila dia solat malam. Maksudnya kalau qiyamul lail, orang yang paling khusyuk, paling tawaduk, paling fokus solat malam, Abdullah bin Umar. Bila Nabi sebut gitu, Abdullah bin Umar mula dia tak tahu, dia tak rasa pun dia tu berada pada level itu sebaik-baik orang apabila solat malam. Tapi bila Nabi sebut begitu, dia jadi macam dia merasakan benda tu dia kena jadi begitu. Sebenarnya dia dah memang itu. Jadi sejak selepas dia dengar hadis Nabi sebut itu, dia memang tak lepas solat malam dan dijaga supaya kelebihan yang Nabi sebut tu sebaik-baik orang tu dia akan pegang. Untuk surah banyaklah kelebihan tentang Abdullah bin Umar. Orang hebat. Kemudian dalam hadis ini dia menyebutkan Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, man labisa sauba syuhrah, sesiapa yang memakai pakaian kemasyhuran. Sauba syuhrah ni pakaian masyhur di dunia ni. Kita dekat dunia ni ada jenis pakaian, kita ni mungkin tak kot. Kita ni pakai pakaian orang kampung biasa kan. Dia pakaian yang kemegahan. Bila sauba syuhrah ni, dia pakaian bila pakai tu dia rasa takabur, dia rasa bongkak, dia rasa megah, dia rasa hebat, nak tunjuk depan orang, nak ujub. So sifat-sifat mazmumah tu bila dia pakai baju tu dia terasa kan. Kita ni tak adalah, kita ni orang kampung, biasa-biasa je pakai kan. Baju pun setrika pun tidak kan, dia lebih kurang. Tapi ada yang jenis pakaian macam ini dia nak rasa gitu. Jadi impact dia tu macam mana? Nabi SAW sebut, dia kata albasahullahu sauba mazallatin yaumal qiyamah. Allah akan memakaikannya pakaian yang kehinaan, pakaian hina pada hari kiamat. Itu yang pertama. Maksudnya dekat dunia ni kalau kita tengok, mungkin kita tengok, kalau orang ada, kalau kita tengok dalam TV lah kan, dia ada anugerah juara lagu kan dia ada gazet-gazet tu, ni beginilah, pusing gini, pakaian macam-macam. Itu salah satu mungkinlah boleh kita kategorikan sebagai pakaian yang nampak syuhrah. Ataupun kalau dulu orang yang ada, kalau zaman dulu lah pembesar pakai pakaian kemegahan kan, itu mungkin boleh dikategorikan. Tapi ni hadis ni dia bawa tajuk, dia letak bawah tajuk riak ikhlas. Maksudnya benda tu benda dalaman. Mungkin orang yang pakai tu nak memperaga je, dia tak ada pun sifat riak kan. Boleh jadi begitu. Berbeza. Tapi maksudnya yang ada pakaian satu, kedua dia menghasilkan pada diri dia sifat riak, dia nak menunjuk. Maka Nabi sebut Allah Ta'ala akan pakaikan satu pakaian kehinaan pada hari kiamat bagi dia, yang pertama. Dan kedua Nabi sebut summa alhaba fihi naro, Allah Ta'ala kata pakaian itu akan dinyalakan api. Jadi insyaAllah tuan-tuan bila kita dengar hadis ni, saya rasa kita ni tak adalah pakaian biasa-biasa. Tapi kalau kita ada pakaian yang mana bila kita pakai tu rasa macam nak takabur pula kan, rasa macam nak bangga-bangga, rasa macam hebat. Ini kita kena ingatlah hadis ni. Sebab benda tu tajuk ni riak, dia dah dalaman, benda tak nampak. Mungkin pakaian kita hebat semua, tapi kita ni jadi tawaduk, rendah diri. Okey, tak ada masalah kan. So kita kena faham hadis dengan baik. InsyaAllah kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Illa allazina amanu wa